Ada yang macam-macam lah. Saya buang sebenarnya, saya tak sanggup nak tulis depan ni. Saya tak sanggup nak tulis kesalahan-kesalahan yang dibuat. Jadi berhati-hati. Saya dah cakap pada rakan-rakan pengurusan, bila saya berdepan dengan kes-kes begini, kalau terbukti salah, tindakan tegas akan diambil tidak kira siapa. Sebab ini demi image UTM, demi UTM. Nama baik UTM. Jadi hati-hati, kalau siapa yang memerlukan bantuan, kita boleh berikan bantuan. Ustaz-ustaz kita di masjid ada, rakan-rakan kaunseling kita ada. So kalau rasa diri tak mampu nak bantu diri sendiri, jumpalah kaunselor ini. Dan saya yakin mereka akan memegang kepada etika. Tidak membuka rahsia. Dan saya rasa nama-nama yang saya dapat daripada masjid pun tak ada nama yang saya minta. Saya minta masjid uruskan, kaunseling uruskan. Tetapi jika sampai kepada peringkat ini, kita akan uruskan. Dan pada ketika itu lambatlah. Jadi ini bukan kita mengingatkan kepada kita. Saya yakin yang dalam dewan mungkin tidak terlibat, tapi kepada kita sebagai orang-orang yang mentadbir, orang yang menguruskan mereka-mereka ini perlu lebih sensitif. Kita doakan benda ni tidak akan berlaku lagi lah. Bersih kampus kita daripada tindakan-tindakan ini. Okey, ini data yang telah kita kumpulkan. Untuk maklumat rakan-rakan, minggu lepas saya mengadakan sesi soul searching dengan rakan-rakan PPP. Melibatkan pendaftar, bendahari, pengarah kerja, CICT, pustakawan. Dan mereka antara yang di-share ialah tentang penjimatan. Dalam konteks ini, kita berjimat bukan makna kita tak berbelanja ataupun kita menyekat aktiviti. Mana-mana aktiviti yang... Kenapa? Okey. Mana-mana yang diperlukan akan dilaksanakan. Contohnya semalam saya tanya bendahari, ini dah bulan 6, saya dengar cerita ada tuntutan yang tak boleh dibayar. Ini tak sepatutnya berlaku. Jika ada tuntutan, perlu dibayar. Jangan kerana duit tak ada, kita tangguhkan tuntutan, bayaran tuntutan. Jadi bendahari saya dah minta, semak balik bajet-bajet mana yang berlebihan, kemungkinan ada, kita akan belanjakan. Dan Alhamdulillah, saya rasa rezeki ni datang, insya-Allah. Untuk makluman, mungkin saya rasa bolehlah separuh resmi ataupun 3 suku resmi, kita akan mendapat tambahan peruntukan untuk RU. Alhamdulillah. Ini mungkin rezeki bulan Ramadan. Saya dihubungi terus oleh KSU2 memaklumkan bahawa setiap RU akan mendapat tambahan 34 juta. Jadi yang kita risau-risau hari itu, dan saya kata jangan risau sangat, kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah, kemungkinan ini doa yang dikabulkanlah. Dan untuk 6 bulan 34 juta, saya rasa agak selesa lah untuk kita belanjakan. InsyaAllah Profesor Azhar ini mungkin akan membentangkanlah apa yang boleh dibuat. Jadi kita mencatatkan ke penjimatan dalam banyak aspek. Dan sehingga maknanya kalau kita tengok, sehingga bulan Mei, kita dah menjimatkan 2.07 juta. Maknanya untuk 5 bulan pertama. So ada peluang lagi untuk kita jimatkan. Menjimat maknanya bukan seperti kata tadi, bukan kita stop semua aktiviti, tetapi kita lebih berhemah, lebih berhati-hati dan kurangkan pembaziran. Saya rasa banyak isu kadang-kadang kita mungkin lebih sikit membazir lah. Alhamdulillah selesai citra karisma seperti biasa. Selesai ada juga berbunyi sikit-sikit. Saya dah bincang dengan Profesor Azlan. Mana-mana yang terasa itu sebenarnya niat. Saya rasa tidak ada yang berniat untuk tidak menghargai sesiapa. Walaupun sumbangan kecil sekalipun kita akan hargai. Kemungkinan yang berlaku ialah kesilapan, kelemahan kita. Dan insyaAllah kita akan atasi. Jadi pada semua warga UTM, sila maklum bahawa tidak ada niat kita nak mengenepikan ataupun tidak menghargai sesiapa. Semua yang berlaku di UTM kita hargai. Satu ingatan saya ialah anugerah yang diberi bukannya giliran. Ini kita kena ingat. Kita beri anugerah bukan berdasarkan kepada giliran. Kita beri anugerah kepada yang layak dapat anugerah. Jadi kalau berlakulah di mana-mana PTJ, tahun ni you dapat, tahun ni saya dapat, tak betul. Selagi mana orang tu cemerlang, kita akan beri. Jadi harap kita terimalah hakikat bahawa kalau kita tak dapat, kemungkinan kita belum lagi boleh membuktikan bahawa kita cemerlang. Walaupun kita cemerlang, tapi yang diperlukan adalah bukti kita cemerlang. Saya harap kita akan mengambillah isu ini. Kenapa terbalik slide saya? Sepatutnya berterusan ini. Okey, perbelanjaan perubatan agak naik. Saya dimaklumkan antara sebabnya ialah
kita sebenarnya kawan-kawan kita yang menghidapi penyakit memerlukan dialisis bertambah. Jadi saya harap kita berhati-hati dengan kesihatan, bertambah penyakit rawatan dialisis. Kemudian bila kita mengambil langkah menjimatkan wang perbelanjaan di klinik panel, ada nampaknya trend staf kita pergi ke klinik UTM. Di klinik UTM kita belum kenakan had. Boleh Pak Naftah? Begitulah saya dimaklumkan. Jadi perbelanjaan ini sebenarnya direkodkan kemungkinan di klinik UTM. Tak apalah, nanti kita tengok. Dan insya-Allah UTM sedang berusaha mewujudkan skim insurans kesihatan. Pihak bendahari pendaftar sedang berunding dengan provider, dan kalau masa yang segera kita harapkan akan dapat dilaksanakan, dan insurans ini akan diberi percuma kepada semua staf. So doakan ini akan berlakulah insya-Allah. Dengan bayaran premium dibayar oleh UTM. Insya-Allah. Peningkatan. Dan tahniah kepada pejabat bendahari. Sebenarnya dalam pengalaman saya sebagai NC ini antara benda yang sangat sangat nervous bila berdepan dengan isu ini, sebab kita duduk dengan pengurusi LPU, ahli-ahli LPU yang banyak melihat kalaulah UTM tak dapat benda ni. Satu risiko besar yang kita kena uruskan, tapi alhamdulillah akhirnya kita dapat. Jadi tahniah kepada pejabat bendahari dan tim bendahari, dan juga kepada semua kita lah yang telah membantu. Kerana antara benda yang kita bantu bendahari adalah pengurusan aset. Yang banyak sebenarnya aset di UTM ni. Antara yang ditengoklah selain daripada akaun-akaun dan juga perbelanjaan dan macam-macam lah. Seterusnya polisi yang kita telah terima dan akan kita gunakan adalah polisi dan dasar pemilikan pengisytiharan harta UTM. Saya sudah keluar perkelilingnya. Polisi ini telah kita ada, di mana polisi ini tidak menghadkan pemilikan saham oleh staf akademik. Jadi boleh sampai 100%. InsyaAllah. Dan ini akan membuka peluang, kita harap, aktiviti spin-off company yang lebih hebatlah di UTM, insyaAllah. Dan juga ini akan dilaksanakan bermula bulan November. Saya rasa tak banyak pindaan. InsyaAllah kita boleh share lah melalui perkeliling yang diedarkan. Okey, kalau kita berpeluanglah bercakap dengan Menteri Pendidikan kedua sekarang ni, Datuk Isri Idris Jusuf, antara benda yang dia akan sebut, dan in fact dah sebut pun dalam semasa beliau di USM, dia kata kita perlukan model baru untuk UTM mengadakan industrial linkage dengan ada hubungan industri. Jadi kita prepare kita punya data. Sebenarnya kita tak kurang dalam bentuk hubungan industri. Meliputi berbagai-bagai kontrak research, konsultasi dan berbagai-bagai lagi commercialization dan training. Banyak data yang kita ada, tapi saya tak boleh nak share semua sebab masa. Tetapi kos ataupun wang yang terlibat adalah sebanyak 137 juta. This not small sebenarnya. Cuma saya harap, saya dah beritahu pada setiausaha politik beliau, kita akan share data-data ini supaya menteri maklum tentang industrial linkage yang berlaku di universiti. Ini benda yang mungkin ada kawan-kawan yang perasan gambar ni di mana kita ambil. Ini isu-isulah pancual kita. Saya nak meminta dan minta dilaksanakan serta-merta. Kalau ada majlis, contohnya majlis perhimpunan bulanan, kita mula pukul 8. Jadi orang dah faham. 7.45 tu maknanya belum mula lah sebenarnya. Kan 7.45 ialah arrival. Kan? Jadi kita akan mula pukul 8. Tapi ada ketikanya bila melibatkan pegawai UTM, kita akan letakkan majlis 9.30 padahal mula pukul 10. Saya harap ini dihentikan budaya ini. Letakkan tarikh mula pukul berapa. Cuma kalau letak atau cara lebih detail, letaklah ketibaan 9.30 mula pukul 10. Apa yang berlaku semasa sesi soul searching, saya mendapat maklumat, letak 9.30. Jadual saya pukul 10, memang saya datang pukul 10. Jadi di situ kita punish those yang datang awal. Kita memberikan advantage kepada orang yang suka lewat. Sekarang kita nak tukar, kita akan beri reward kepada yang suka, memang punctual. Jadi kita letakkan masanya tepat.
Kita akan cuba datang tepat, of course kenalah bagi awal lah, kita akan datang lebih awal. Jadi ini budaya yang saya nak. Jangan berlaku lagi kita letakkan NC sampai dalam jadual satu pukul 10. Tapi orang lain datang 9.30 dengan katanya pukul 9.30 mula. Ni confused. Ini berlaku, saya rasa semua orang tahu di mana berlaku. 2.40 PM, inilah kerusinya. Dan itulah penontonnya, audience. Ini saya harap tidak berlaku. Saya tak sebutlah di mana berlaku. Siapa yang ada masa tu mungkin boleh nampak lah. Saya tak mau, ini sangat-sangat merugikan masa. 10 minit, kita masih memanggil-manggil lagi audiens untuk penuhkan kerusi. Saya harap kita berubah serta-merta dalam bab punctual. Terutamanya latihan di bulan Ramadan. Saya rasa kita tak pernah tangguh pun untuk buka puasa. Kalau anak saya yang kecil tu dia pegang korma, pop masuk bila azan. Serta-merta tindakan beliau. Apa ni, budak-budak kecil lah. So punctual. Ini ada kempen yang kita buat, target 70,000, kita baru dapat 9,000. So siapa yang dapat banyak-banyak bulan ni bonus macam-macam kan? So bonus 500 duit raya. Semalam Mendahari tanya saya nak bayar ke duit raya ni? Sebab duit raya ni datang daripada tabung kita. Datang daripada tabung UTM. Dan dia pula hanya melibatkan mereka-mereka bukan JUSA 54 ke bawah. Jadi semalam tanya saya, macam mana nak bayar tak bayar? Kita bayar insya-Allah. Bukan duit saya pun. Kalau duit saya mungkin kata fikir dulu. Ni bukan duit saya. Ni duit amanah yang kita pegang. Kita akan bayar 500 kepada semua staf. Jadi hari ni siapa yang rasa nak hari ni siapa yang ada rasa dapat nak lebih lagi, cuba masuk tabung apa endowment ni. Mungkin lepas ni dapat, mana tahu kan hujung bulan ditambah 500 lagi, kita tak tahu. InsyaAllah. Ini yang dikongsikan oleh Dr. Sharif, walaupun datanya saya banyak soalan, tapi tak apalah untuk share. Beliau membuat satu kajian tentang tahap kegembiraan di Universiti Penyelidikan. Saya ada tunjuk satu slide saja. Nampak gayanya kalau di UTM, daripada 162 sampel, 154 adalah gembira. Ini profesor, academic staff Dr. Sharif. Academic staff. Jadi ini beliau buat kajian, bukan saya buat. Boleh soal dia nantilah macam mana beliau buat, siapa yang beliau jumpa. Kerana saya kira balik 154 daripada 162 sampel di UTM, maknanya sangat tinggi. Sebenarnya kita berada pada tahap kegembiraan yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Tepukan untuk kita. Ini kajian secara independen, tidak ada arahan daripada mana-mana pihak. So tak betul ke tanya Dr. Sharif? Dan tak, not bad lah. Semua universiti lebih kurang macam tu. Okey, ini saya nak tutup lah slide saya. Always saya remind kita, dan saya akan share juga ayat ini, di mana ayat yang minta kita supaya bekerjasama dalam mengerjakan kebaikan, tidak bekerjasama dalam mengerjakan kemungkaran. Dan ayat ini saya rasa sangat-sangat relevan untuk kita. Sebab kalaulah kita tak buat benda ni, kita akan rosak. Of course amaran Allah sangat-sangat berat, tapi saya rasa kita perlu kepada ayat ini untuk memberi motivasi kepada kita. Kita banyak kerja kena buat. Saya harap tidak ada berlaku yang membuat sabotaj ataupun melakukan benda-benda yang tidak akan mendatangkan kebaikan kepada universiti ataupun kepada diri kita ataupun kepada benda-benda lain lah. So ayat ini sangat jelas. Saya tak nak ulas apa-apa. Cuma menggunakan ayat ini untuk sama-sama kita muhasabah diri. Adakah kita buat yang terbaik, memberikan kerjasama yang terbaik, melakukan amanah yang dipikulkan kepada kita dengan secara yang paling baik. Jadi saya harapkan kita ambil ayat ini untuk dijadikan sebagai panduan kepada kita. Dan ayat ini saya selalu share, dan seterusnya kita dengarlah insya-Allah perkongsian daripada Profesor Azra'i. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.